أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran? Kita bertemu lagi dalam My Quran Time. Baca, faham, amal dalam kita nak menelusuri surah Sad. Itulah pada hari ini muka surat yang ke-456. Jom kita baca doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jom sahabat-sahabat, seperti biasa pada kali ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Bapak Doktor sila. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Tirmizi kita. Ya. Ustaz Tirmizi sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kita peluang untuk menatap Al-Quran. Yang ini yang paling penting sebenarnya, kerana ada orang yang mungkin diberikan masa yang panjang, tempoh hidup yang lebih, tetapi disibukkan dengan perkara yang lain sehingga mereka tidak sempat untuk meneliti ataupun melihat kepada Al-Quran. Jadi hari ini kita bersyukur tuan-puan kerana Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kita peluang untuk mendengar, membaca, bahkan bertadabbur dengan Al-Quran. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada halaman yang ke-456. Kalau tuan-puan masih lagi ingat, yang mana pada halaman yang ke-455 kita ada cerita-cerita mengenai tentang Nabi Sulaiman, Nabi Ayub. Hari ini kita akan sambung sedikit lagi tentang kisah para nabi. Sebelum kita masuk kepada penelitian perbincangan kita pada halaman yang ke-456, mari sama-sama kita perhatikan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-43 sehingga ayat ke-44. Kita akan ada sambungan kisah Nabi Ayub. Manakala seterusnya ayat ayat ke-45 hingga 54, yang ini banyak sikit kisahnya, iaitu ada kisah Nabi Ibrahim dan beberapa nabi yang berasal dari keturunannya. Ada Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, Nabi Ilyasa dan juga Nabi Zulkifli. Dan kemudiannya kalau kita tengok kepada ayat ke-55 hingga 61, Allah Ta'ala memberikan ancaman, iaitu hukuman bagi orang yang melampaui batas dan celaka ke atas mereka. Jadi ini adalah intipati perbincangan kita pada hari ini. Nanti kita akan bahagikan kepada dua sesi perbincangan. Maknanya part yang pertama kita akan bincang tentang kisah-kisah Nabi yang terdahulu itu, dan yang kemudian yang keduanya mengenai tentang hukuman terhadap mereka yang mengkufuri apa yang telah diajarkan oleh para nabi. Sebelum kita masuk kepada sesi perbincangan kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu daripada ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-51 insya-Allah, yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor dan sahabat-sahabat sekalian. Kita dah faham sinopsis bagaimana pecahan-pecahan itu membantu untuk kita tadabbur. Dan jom sama-sama sebelum kita memahami lagi ayat-ayat yang akan kita baca ini, sama-sama kita lantunkan, kita gemakan ayat-ayat Al-Quranul Karim
pada surah Sad muka surat 456 ini pada ayat yang ke-43 hingga 51. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-43 Allah Ta'ala berfirman, dan kami anugerahkan baginda iaitu Nabi Ayub dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat daripada kami dan pengajaran bagi orang-orang yang berfikiran sihat. Baik, yang ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada kisah Nabi Ayub. Kita dah cerita dah pada tuan-puan dalam sesi yang lalu, iaitu Nabi Ayub ini diuji setelah usianya 70 tahun, didatangkan kepadanya sakit yang mana kalau dalam sebahagian riwayat dikatakan sehingga gugur dagingnya, tuan-puan. Allahu Akbar. Kalau ini kita tengok, mungkin kalau ada ahli keluarga kita yang terkena, mungkin kita dah tak nak dekat dengan dia kerana kita bimbang penyakit tersebut akan terkena dengan kita dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana Nabi Ayub ni orangnya sangat sabar. Sehinggalah ada riwayat ataupun ada kisah yang menyebutkan, dikatakan pada hakikatnya dia bertahan sehingga 18 tahun. Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan kisah itu ataupun riwayat itu, iaitu Nabi Ayub ini sakitnya selama 18 tahun, sehinggalah bila mana dia tak sampai hati kerana isteri dia kata, kalau engkau berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengurniakan kau ataupun memakbulkan kau kerana engkau ni adalah Nabi. Lalu dia masih lagi bersabar, dia kata 70 tahun Allah Ta'ala bagi aku hidup dengan aman damai, dengan nikmat yang banyak, dengan kesihatan, anak-anak dan sebagainya. Takkan aku tak boleh bersabar sedikit dengan beberapa belas tahun aku sakit ni. Lalu dia masih lagi bertahan sehinggalah apabila semua orang meninggalkannya,
sehinggalah ketika mana ada yang riwayat menyatakan isterinya sendiri yang memotong rambutnya untuk dijual, kalau tak silap saya, untuk diberikan makan ataupun dibeli makanan buat Nabi Ayub, sehingga itulah dia merasa kasihan dan dia berdoa. Ada riwayat yang menyatakan sedemikian, yang dikatakan di dalam surah yang lain, dia kata idnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin, yang mana Nabi Ayub berdoa agar memohon kepada Allah Ta'ala yang maha pengasih itu, seakan-akan mengadu kepadanya. Lalu Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam surah ini, Allah Ta'ala kata urqud birijlika, iaitu hentakkanlah kakimu, hadza mughtasalun baridun wa syarab, iaitu Allah Ta'ala, dan minumlah ataupun mandilah dengan air yang sejuk ini untuk dibersihkan daripada segala penyakit yang ada dalam badan dia ataupun pada dirinya. Lalu dalam halaman yang ke-456 ini Allah Ta'ala sambung lagi, Allah Ta'ala kata wa wahabna lahu wa ahlahu wa mithlahum ma'hum, iaitu kalau tadi anak-anak mereka ataupun anak-anak Nabi Ayub ini telah tidak ada ataupun telah pergi, maka Allah Ta'ala gantikan kepadanya anak-anak yang lain yang lebih ramai ataupun yang ramai sama ramai seperti mana anak-anaknya sebelum dia sakit terdahulu. Yang ini ada sedikit perselisihan pendapat. Ada yang menyatakan bahawa sekalipun anak-anak Nabi Ayub itu telah meninggal, ada yang kata dihidupkan semula. Tetapi Syekh Tantawi tidak bersetuju dengan pandangan ini. Dikatakan pada yang lebih baik pada pandangannya adalah dikurniakan kembali wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum. Maknanya dikurniakan kembali ahli keluarga kepadanya, sehingga kan lebih banyak ataupun sama seperti apa yang Nabi Ayub dapati sebelum dia ditimpa sakit tersebut. Jadi pengajaran yang menarik daripada sini sebenarnya tuan-puan, ketika mana kita sakit, ada beberapa perkara yang kena kita consider, kena kita titik beratkan. Yang pertama tentang kisah sakitnya Nabi Ayub ini, bagaimana kesabaran ketika kita sedang sakit. Sebenarnya setiap manusia akan diuji, dan kita semua ada ujian kita. Saya diuji dengan ujian pada diri saya, Ustaz Tirmizi pun ada ujian terhadap dirinya, semua kita ada ujian kita. Tetapi bagaimana Allah Ta'ala nak tengok kita bersabar, bagaimana Allah Ta'ala nak tengok kita bersabar. Oleh yang demikian, ini asas yang pertama, iaitu dalam kita ditimpa musibah, kesabaran itu yang ditekankan, yang perlu dikuatkan dalam jiwa kita, kerana kita yakin bahawa ini adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membalas ataupun memberikan ganjaran buat mereka yang bersabar. Yang keduanya adalah mengenai tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendidik sahabat agar ketika mana ditimpa ujian maka berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang ini tidak salah tuan-puan, kerana kita sebagai hamba, kita memerlukan kepada Tuhan kita. Jadi tidak menjadi masalah untuk kita berdoa. Kisah ini diceritakan sendiri oleh Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah ini, kalau tuan-puan baca kisah dia, sangat sadis. Sadis dia sebab apa? Sebab waktu dia nak berhijrah, dia terpisah tiga, dia terpecah tiga. Maknanya dia nak pergi berhijrah, suami dia berhijrah ke tempat lain, anak dia diambil oleh keluarganya. Bayangkan kalau kita ada anak, orang ambil laki kita, orang ambil anak kita, kita seorang-seorang, dan dia seorang wanita. Dia seorang wanita, maknanya diuji dengan ujian yang berat. Dan akhirnya setelah mana mereka dapat disatukan di Madinah, tiba-tiba suami dia meninggal. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala tak lama lepas daripada itu suaminya meninggal. Lalu Rasulullah SAW ajarkan dia kepadanya satu doa. Yang ini yang kita kalau boleh sama-sama amalkan, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidatina Ummu Salamah, dia kata ma min abdin tusibuhu musibatun, tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah melainkan ketika mana dia bercakap inna lillah. Ini asas yang pertama. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala ada ceritakan golongan yang ketika mana ditimpa ujian maka mereka menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diajarkan doa Allahumma ajurni. Ada yang sebutkan Allahumma ajirni fi musibati. Dibacakan doa ini wakhluf li khairan minha. Ini kita sama-sama bacakan Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Kalau kita bacakan doa ini, Rasulullah kata illa ajarahu Allah Ta'ala fi musibatihi wa khlafa lahu khairan minha. Allah Ta'ala akan memberikan musibahnya ganjaran yang besar dan Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Perhatikan kisah Nabi Ayub tadi, bagaimana dia bersabar
dalam tempoh yang sangat panjang, dan Allah Ta'ala melihat kepada kesabarannya, Allah Ta'ala menggantikan kepadanya dengan yang lebih baik. Itu yang lebih penting, dengan yang lebih baik. Kadang-kadang ujian yang datang kepada kita, Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik tu Ustaz. Kadang-kadang kita ingatkan ujian ni Allah Ta'ala tak sayang kat kita ke, ataupun kadang-kadang orang salahkan Tuhan pula. Ini kita takut ni. Ada orang salahkan Tuhan, lalu Allah Ta'ala tunjukkan kat sini Allah Ta'ala boleh berikan kepada kita yang lebih baik itu tadi. Dan kalau kita tengok di sini ayat yang ke-44, Allah Ta'ala kata wa khudh biyadika dhighthan fadrib bihi wala tahnath. Yang ini juga ada penafsirannya. Allah Ta'ala kata, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah isterimu dengannya, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Apa penafsiran kisah ni? Kenapa cerita dia kena pukul isteri dia dan sebagainya? Dikatakan ketika mana Nabi Ayub sedang sakit itu, isterinya telah diminta untuk melakukan satu tugas, tetapi dia sama ada tersalah ataupun terlambat. Lalu Nabi Ayub bersumpah dalam diri dia. Nabi Ayub kata, kalau aku sihat nanti aku akan rotan kau, lebih kurang begitu. Lalu Allah Ta'ala nak ajar supaya Nabi Ayub ini menebus sumpah dia, ataupun kita panggil kafarah, untuk menebus sumpahnya. Diperintahkan kepada dia supaya mengambil sekadar jerami ataupun rumput itulah tadi yang kering tu, untuk dikenakan ke atas isterinya, dan dia kata wala tahnath, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Kerana sumpah dalam Islam ni tidak boleh dibuat main-main juga. Kerana jangan main suka-suka sumpah, kerana mereka bersumpah dengan nama Allah. Lalu Allah Ta'ala puji Nabi Ayub. Allah Ta'ala kata inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Perhatikan perkataan yang hujung sekali. Allah Ta'ala ceritakan tentang kisah-kisah orang awab dalam surah Sad ni. Yang awal sebelum ni kita cerita tentang Nabi Daud. Allah Ta'ala cerita Nabi Daud pun awab. Nabi Sulaiman pun awab. Awab ni maknanya bila dia melakukan kesalahan, dia cepat kembali. Yang ni sebenarnya adalah satu perkara yang kita perlu belajar juga. Kerana kalau kita perhatikan baginda Nabi SAW ni, ada orang tertanya-tanya, kenapa Rasulullah ni beristighfar, kan Ustaz, kan? Ya. Ada yang kata Rasulullah ni beristighfar 70 kali sehari. Maknanya kalau kita fikir, Rasulullah ni dia dah ampunkan dosa dia, kenapa pula nak kena istighfar sampai 70 kali? Perkara ni sebenarnya diceritakan oleh baginda Nabi SAW sendiri, yang mana baginda Nabi SAW bersabda, dia kata innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ah marrah. Dia kata kerana aku ni dah tenggelam dalam keseronokan beristighfar. Allahu akbar. Dia kata wa inni la astaghfirullah fi yaumin mi'ah marrah, iaitu Rasulullah ni dia beristighfar kepada dia beristighfar kepada Allah Taala sebanyak 100 kali sehari. Dalam riwayat yang lain menunjukkan banyaknya Rasulullah beristighfar, menunjukkan tak perlu tunggu buat salah pun Rasulullah dah beristighfar. Kalau kita ni nak kena tunggu buat salah baru nak istighfar, kadang-kadang dah buat salah pun tak istighfar lagi. Dah buat salah pun tak istighfar lagi. Kat sini Rasulullah tak buat salah pun beristighfar kepada Allah Ta'ala, yang mana ini adalah ciri-ciri awab, iaitu ciri-ciri orang yang cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Dan setelah Allah Ta'ala ceritakan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, kisah-kisah pengajaran yang penting, Allah Ta'ala sebut pula jalur Nabi yang lain, iaitu tentang kisah Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala kata wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Disebutkan 3 Nabi di sini, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Nabi Ibrahim ni kalau kita tengok sifatnya seorang yang praktikal. Seorang yang praktikal, dia akan melihat isu tauhid pun secara praktikal. Kalaulah Tuhan ni hilang, matahari ni hilang, layak ke dia jadi Tuhan? Macam tu, dia berfikir secara rasional. Bahkan dari aspek dia berhubungan dengan ayah dia pun secara praktikal. Kalau dia rasakan kaum dia ni menyembah satu perkara yang salah, dia akan tegur secara praktikal, dan dia letak kapak tu, kan? Maknanya dia letak kapak kepada berhala, nak menunjukkan kapak tu memang tak boleh nak buat apa-apa. Jadi ini kaedah Nabi Ibrahim ni sendiri, menunjukkan dia membawa dakwah tu dan dia mengajar mesej dakwah ni kepada anak-anaknya. Cumanya kalau kita perhatikan di sini, Nabi Ibrahim ni disebutkan dengan 3 keturunan dia, iaitu Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Tetapi tidak disebutkan Nabi Ismail dalam satu ayat. Yang ni yang menjadi perbahasan dalam kalangan ulama. Kenapa ayat yang ke-48 Allah Ta'ala meletakkan Nabi Ismail, Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli ni dengan pengasingan. Maknanya
kenapa Nabi Ilyasa ni diletakkan di belakang nama Nabi Ismail dan kenapa Nabi Zulkifli ini diletakkan di belakang nama Nabi Ilyasa ni tadi. Baik, yang ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ashur. Saya ringkaskan sedikit kisahnya, iaitu Ilyasa ni dikatakan orang yang mewarisi Nabi Ilyas. Jadi dia membantu Nabi Ilyas. Nabi Ismail kalau sifat dia membantu Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ilyasa ni membantu Nabi Ilyas. Jadi ada persamaan dua kisah ni, iaitu kalau Nabi Ismail membantu Nabi Ibrahim, Nabi Ilyasa ni dia membantu Nabi Ilyas. Peranan mereka ni sama-sama dalam menegakkan dakwah Islam. Begitu juga dengan Nabi Zulkifli. Kita akan masuk sedikit lagi mengenai tentang Nabi Zulkifli, tetapi sebelum tu mari sama-sama kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan Hanitha yang disebutkan tadi dalam ayat yang ke-44 yang membawa maksud melanggar sumpah. Iaitu tentang kisah Nabi Ayub tu tadi, yang mana Nabi Ayub ni dikatakan telah bersumpah dalam dirinya untuk mengenakan hukuman terhadap isterinya. Lalu Allah Ta'ala ajar didik kepada Nabi Ayub bagaimana untuk jangan melakukan sesuatu perkara yang melanggar sumpah, diajar bagaimana untuk menebus sumpah tersebut. Itu antara yang menariknya. Perkataan ini juga disebut dua kali dalam Al-Quran, wala tahnath, iaitu janganlah kamu melanggar sumpah. Hanitha ataupun hanatha itu melanggar sumpah. Baik, kita dah habis kepada sesi perbincangan yang terawal. Ada sedikit lagi tadi tentang kisah Nabi Zulkifli, saya akan sebutkan sebentar lagi. Kita berehat dahulu seketika, kita kembali lagi selepas ini insya-Allah. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. Sadaqallahul Azim. Dan di samping mereka ada bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sesungguhnya inilah rezeki daripada kami yang tidak ada habis-habisnya. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih pada penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Alhamdulillah kita bertemu lagi dan kita nak mengaji sedikit ilmu tajwid. Sebelum kita nak meneruskan bahagian yang kedua, sudah pasti ada perkhabaran gembira yang berbentuk basyir dan juga peringatan-peringatan kepada kita semua supaya kita dapat menjadikan ia sebagai satu landasan ataupun pegangan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jom kita lihat slide kita untuk muka surat 456 ini pada ayat yang 52 yang saya bacakan juga sebentar tadi. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Sempurnakan bacaan setiap kalimah dalam ayat ini. Okey, fokus kita pada kalimah-kalimah yang terdapat pada ayat yang ke-52. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Mungkin ada huruf-huruf yang agak sukar sedikit sebab bergabung ataupun bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Yang pertama kalimah wa indahum qasiratut tarfi. Qasiratut tarfi.
Ada huruf-huruf yang bersifat kuat, ada huruf-huruf yang bersifat lemah, ada huruf-huruf yang tebal dan nipis seperti huruf qaf baris atas, kemudian sad yang berbaris di bawah mengekalkan ketebalannya, kemudian huruf ra qasira, tiga-tiga itu huruf yang tebal. Kemudian ada huruf ta yang berbaris di depan, tu yang mana huruf ta itu berbaris di depan, bertemu pula huruf ta yang bersabdu selepas itu. Huruf yang bersamaan pada makhraj, ta dengan ta satu makhraj yang sama, hujung lidah di belakang gigi ataupun gusi atas. Qasiratut tarfi, qasiratu. Ingat yang baris depan tu adalah ta, bukan kita baca qasiratu. Dengar, kita dah tukarkan ta yang baris di depan tu kepada huruf ta, maka dah menjadi orang kata apa, termasuk huruf ta selepas itu. Yang baris depan itu tu, ta baris depan, kemudian barulah disabdukan ta yang berbaris di atas. Kemudian at-tarfi atrab, di hujung itu kalimah atrab. Okay, jarang dijumpa kalimah ini huruf ta yang mati dibunyikan sedikit hamas anginnya, at. Wa indahum qasiratut tarfi atrab, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Baik, itu saja untuk sesi ulang kaji kalimah dan ayat pilihan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi kita atas bimbingan setiap hari mengingatkan kita bacaan Al-Quran kita, biar kalau boleh biar bertepatan seperti mana yang kita belajar, agar dia tak lari maknanya. Takut tersalah sebut sifat huruf tu tadi. Betul. Lain pula maksudnya tukang nanti. Baik. Kalau tadi perbincangan yang awal kita menceritakan tentang kisah para nabi, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub ada disebutkan, Nabi Ishaq. Kemudian ada diperincikan sedikit mengenai tentang Nabi Ilyasa. Jarang-jarang dengar nama Nabi Ilyasa ini. Nama Nabi Ilyasa ini diulang 2 kali dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Sad ini, yang mana beliau adalah seorang Nabi yang membantu Nabi Ilyas. Jarang-jarang disebut tentang kisah beliau. Begitu juga dengan Nabi Zulkifli. Saya sambung sikit sebelum kita masuk pada part yang kedua ini. Nabi Zulkifli ini para ulama sebenarnya berselisih pendapat sedikit. Sebab ada dalam kalangan mereka yang menyatakan Nabi Zulkifli ini adalah orang saleh. Orang saleh iaitu seperti Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi dia melihat, dia mengkaji sejarah Nabi Zulkifli ini, dia katakan Zulkifli ini orang saleh, orang saleh. Tetapi Al-Imam Ar-Razi tidak bersetuju. Al-Imam Ar-Razi kata Nabi Zulkifli ini memang seorang nabi. Kerana apa dia nabi? Yang pertama, hujah Al-Imam Ar-Razi ini, dia kata yang pertama, nama Zulkifli ini disebutkan sebaris dengan para nabi. Nabi Ismail, Nabi Ilyasa. Jadi disebutkan Zulkifli di sini menunjukkan beliau juga adalah seorang nabi. Manakala yang kedua dikatakan nama Nabi Zulkifli ini, nama Zulkifli ini disebutkan juga di dalam suratul Anbiya. Dan suratul Anbiya ini menyebutkan nama-nama para nabi. Bila mana disebutkan nama Nabi Zulkifli, maka Zulkifli itu sendiri adalah seorang nabi. Ini penghujahan yang dibawa oleh Al-Imam Ar-Razi, yang lebih selamatnya sebahagian ulama ataupun kebanyakan ulama menyatakan Zulkifli ini adalah nama nabi juga, seperti mana dia dibariskan sebaris dengan nama Nabi Ismail dan nama Nabi Ilyasa. Cumanya akan ada orang tanya, Zulkifli ini maksudnya apa? Zulkifli ini maksudnya apa? Yang dikatakan sebagai dia mempunyai al-kifl. Al-kifl ini maknanya adalah seorang yang mempunyai kekuatan menanggung bebanan. Itu maknanya siapa-siapa yang nama Zulkifli ini sepatutnya dia orang dia kuat. Dan dia kuat bersabar. Jangan Zulkifli tapi tak faham pula maksud namanya. Zulkifli ini dikatakan ada kisah dia juga. Ada kisah ni juga apabila Nabi Ilyasa ini dia berhasrat untuk ataupun dia mempunyai ujian dan diminta untuk menyerahkan tugas itu kepada orang lain. Lalu dia tanya kepada pengikut dia, siapa dalam kalangan kamu yang boleh mendirikan salat malam dan berpuasa di siang hari dan bersabar atas ujian manusia kepada mereka. Yang ketiga ni yang paling payah, iaitu bersabar ketika marah. Bersabar ketika marah. Tidak ada orang lain ataupun kalau ada orang lain pun yang menangnya adalah Zulkifli.
Al-Kifli ni kerana dia menanggung kekuatan tu, dia mempunyai kehebatan ataupun boleh diberikan bebadan kepada dia sehingga dia tidak marah kalau orang, bukanlah kata tak marah, tapi dia boleh bersabar ketika marah. Itu yang dikatakan antara asal ataupun intipati nama Zulkifli itu sendiri, mempunyai kekuatan dan dia boleh bersabar ketika marah. Yang ini juga sebenarnya setiap orang yang namanya Zulkifli kena ada kekuatan ini. Kena ada kekuatan ini. Kalau boleh kita nak juga nama yang kita sebutkan ini kita faham apa maksud daripada nama tersebut. Baik, kita akan masuk kepada sesi perbincangan kedua Ustaz, iaitu kita akan mulakan daripada ayat yang ke-52. Tapi sebelum tu kita sama-sama baca dahulu ayat tersebut daripada ayat yang ke-52 hingga ayat yang ke-61 yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor yang telah memberi pencerahan kepada kita, kefahaman dalam ayat muka surat 456 ni. Kalau kita baca seorang-seorang tuan-tuan, baca terjemahan saja pun mungkin pening juga nak faham, nak ambil macam mana nak ambil dia punya pengajaran tu. Alhamdulillah kita dapat pencerahan daripada secara umum, tapi gambarannya jelas kita dapat untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Bahkan Zulkifl, mungkin lepas ni bolehlah bagi nama anak Zulkifl. Kita pun ada sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang memang nama Zulkifli. Memang seorang yang hebat, seorang yang sabar. Dan bahkan kita nak sambut Ramadan tak lama lagi pun mengajar kepada kita untuk sentiasa menahan diri daripada hawa nafsu dan juga sifat marah itu. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak Al-Quran, insya-Allah. Jom kita baca Bayati ayat 52 hingga 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahum qasiratut الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-52 Allah Ta'ala berfirman, dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya, inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Perhatikan ayat ini, sebenarnya tuan-puan, setelah mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah para Nabi terdahulu. Kalau kita kembali balik kepada objektif surah Nabi Sad ini, surah Sad ini adalah surah ketika mana dia diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerima tekanan daripada kaumnya
lalu Allah Taala mendidik Rasulullah. Allah Taala kata, tengok, perhatikan kaum-kaum terdahulu, perhatikan nabi-nabi terdahulu, mereka diuji, ada khusumah, ada perbalahan, ada macam-macam jenis perbalahan. Dibawanya kisah Nabi Daud, dibawanya di dalam kisah ini kisah Nabi Sulaiman, kemudian nama Nabi Ayub juga disebutkan dan beberapa nama lagi disebutkan. Mereka ini semuanya awam, mereka ini semuanya orang yang cepat kembali kepada Allah Ta'ala. Sekiranya mereka ataupun kita mengambil pengajaran daripada nabi-nabi terdahulu sebegini, maka kita akan beroleh kenikmatan syurga seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala mengingatkan, kalau kita perhatikan dan kita perasan, kebanyakan surah-surah awal yang diturunkan kepada Rasulullah banyak mengingatkan kita tentang hari kiamat, banyak mengingatkan kita tentang syurga dan neraka. Ini asas sebenarnya dalam mendidik jiwa kita. Berada dalam keadaan yang stres, ingat Allah Ta'ala. Berada dalam keadaan yang tertekan, ada macam-macam masalah, ingat kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau kita bersabar, bukan sahaja kenikmatan itu ada di dunia, tetapi Allah Ta'ala akan memberikan kelebihannya pada hari akhirat. Allah Ta'ala sebut di sini yang pertama, wa'indahum, bukan yang pertama tadi tentang nikmat-nikmat mereka bersandar. Ustaz Tirmizi dulu ajar saya menyenggeng ataupun duduk bersandar, duduk tak duduk tu tadi. Kemudian ada makanan, minuman dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang qasiratut tarf. Qasiratut tarf ini adalah salah satu daripada gelaran bidadari. Biasa kalau dalam Quran kita dengar bidadari ni hurun ain. Hurun ain ni matanya luas. Matanya luas ni maknanya matanya bulat, eloklah, elok. Mungkin gambaran manusia kan, kalau kita tengok kartun-kartun Jepun ni, minta maaf saya masuk kartun sikit, kadang-kadang dia buat mata-matanya luas-luas, tapi orang Jepun matanya taklah luas sangat, minta maaf saya sebut, tapi nak ceritanya mungkin dia suka seronok tengok orang perempuan yang mata cantik-cantik, yang luas, walaupun dia pakai topeng, tapi bila kita tengok mata dia cantik, tak tahulah muka dia macam mana lagi, tapi kita seronok untuk tengok. Menggambarkan, Allah Ta'ala gambarkan salah satu ciri-ciri bidadari ini adalah orang yang matanya cantik. Matanya cantik. Kemudian di sini diceritakan qasiratut tarf. Qasiratut tarf ni adalah ada yang memberikan pandangan qasirat ni pendek, tarf ni adalah jelingannya, maknanya dia tidak menjeling kepada yang lain. Kalau kita ada pasangan pun, kita pun tak suka pasangan kita jeling kepada yang lain. Kalau kita ada suami, orang perempuan sangat sensitif. Kalau dia ada suami dia suka jeling, dia tak suka. Maknanya kalau dalam syurga, pasangan mereka, bidadari itu adalah orang yang fokus kepada mereka sahaja, berkhidmat kepada mereka, memberikan maknanya penumpuan terhadap nikmat-nikmat yang diberikan dalam syurga khas buat mereka yang bersabar itu tadi dan membawa ajaran yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang atrab, supaya sebaya umurnya dan sebagainya. Allah Ta'ala kata, inilah yang dijanjikan oleh kepada kamu. Allah Ta'ala nak ingatkan kepada orang-orang yang beriman, sekiranya mereka bersabar, sekiranya mereka kukuh dalam membawa ajaran Islam dan kukuh atas ajaran Al-Quran ini, mereka akan menerima ganjaran tersebut. Manakala Allah Ta'ala kembali kepada ayat yang ke-55 pula. Kalau yang pertama dalam ayat 49 dikatakan la husna ma'ab, dianya adalah sebaik-baik tempat kembali, tetapi bagi orang yang melampaui batas, la syarra ma'ab, dia lawan husnu dengan syar. Husnu ma'ab, syarra ma'ab, maknanya kedua-duanya berbeza, satu yang baik, satu yang tidak baik. Yang tidak baik ini disifatkan sebagai taghin, li taghina la syarra ma'ab, bagi orang yang melampaui batas, mereka akan dikembalikan ke tempat yang sangat mengerikan. Kenapa sangat mengerikan? Tuan-puan baca ayat yang ke-57. Allah Ta'ala kata fal yadhuquhu hamimun wa ghassaq. Hamimun wa ghassaq disebutkan juga di dalam surah yang lain. Hamim ini adalah air yang menggelegak, yang sangat panas. Air yang sangat menggelegak. Saya tak boleh bayang tuan-puan kalau air tengah menggelegak, kita paksa orang minum. Allahu Akbar, macam mana? Seksa. Allah. Seksanya tu, silap-silap tuang air terus tembus macam tu kan. Gambaran Allah Ta'ala tentang neraka ni, airnya menggelegak, sedang mendidih tu dicurah untuk minum. Allahu Akbar. Kita kalau minum kat dunia ni, berasap pun tunggu lagi, tiup lagi. Kalau dalam sudu pun tiup lagi. Ini menggelegak, disumbat dalam mulut kita. Allahu Akbar. Hilang semua deri rasa ataupun barangkali rosak habis anggota ataupun organ dalaman tersebut. Dan disebutkan juga tentang ghassaq. Ghassaq ini dalam ini diterjemahkan sebagai nanah, betul lah, iaitu dia adalah air yang keluar daripada luka manusia yang busuk.
Yang gambarannya tentang manusia di dalam neraka itu diberi minum air yang mendidih. Kemudian ada air yang busuk ini, Allahu Akbar. Tentang sifat busuk ini sebenarnya pernah dilalui oleh Rasulullah ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj. Rasulullah pernah melalui kepada satu kaum. Dalam kisah-kisah Isra' Mi'raj ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ada yang sahih antaranya kalau saya masih lagi ingat, iaitu mengenai tentang lelaki yang mencakar ataupun kaum yang mencakar muka dan dadanya dengan kuku besi. Allah Ta'ala jadikan kuku dia besi, cakar-cakar muka dia, kerana mereka ni golongan yang makan daging orang lain, iaitu suka mengumpat dan bercakap belakang terhadap orang lain. Golongan yang kedua adalah golongan yang bau busuk sangat, seperti yang diceritakan tentang Ghassak ini, iaitu kaum wanita ataupun kaum lelaki yang mendekati zina ataupun melakukan zina. Sedangkan Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka perkara yang lebih baik yang telah dihalalkan kepada mereka, tetapi mereka memilih yang haram. Lalu Allah Ta'ala seumpamanya membayangkan, ada satu perkara yang wangi, ada satu perkara yang busuk. Kamu pilih yang busuk. Nanti dalam neraka aku akan bagi kepada kamu benda-benda yang betul-betul busuk. Allahu Akbar. Dalam dunia begitu juga tuan-puan. Tengok benda yang cantik, tetapi apabila diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia sebenarnya adalah perkara yang tidak baik buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Lalu Allah Ta'ala kata dalam syurga, dalam neraka nanti, falyazuquhu hamimun wa ghassaq. Mereka akan diberikan air yang mendidih dan juga air nanah tu tadi. Tak boleh nak bayang tuan-puan, nak kumpul secawan nanah ni bukannya senang, maknanya nak kumpul. Ini Allah Ta'ala bagikan nanah-nanah. Allahu Akbar. Ini yang kita takut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada siksaan yang Allah Ta'ala akan berikan sebegini. Wa akharu min syaklihi azwaj, dan macam-macam bentuk-bentuk siksaan yang lain lagi. Lalu mereka ini, perhatikan ayat yang ke-59, Allah Ta'ala kata, dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berasak-asak bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, kerana sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. Perhatikan di sini, sebenarnya orang jahat itu tidak kurangnya ramai juga. Allah Ta'ala nak gambarkan kepada kita akan berlaku kerosakan, dan orang yang mengikuti kejahatan ni sebenarnya ramai. Bahkan nanti mereka akan bertelagah dalam neraka. Kalau di dalam dunia Allah Ta'ala ceritakan ada golongan yang bertelagah. Nabi Daud ada orang bertelagah dengan dia, Rasulullah ada orang bertelagah dengan dia. Dalam neraka, orang yang saling masuk neraka ni pun akan bergaduh dalam neraka kerana tak seronok, ataupun kerana dijanjikan kepada mereka azab yang tidak disebutkan kepada mereka di dunia. Bahkan antara satu dengan yang lain akan kata, masukkanlah dia. Maknanya seakan-akan yang ni menyalahkan yang ni menyalahkan yang ni. Ini pengajaran dia buat kita apa tuan-puan? Ini pengajarannya adalah dalam kita menerima sesuatu perkara, kita nilai dahulu, kita perhatikan dahulu. Tak kira kalau dah ramai orang sebutkan sekalipun, jangan sampai kita ambil sesuatu yang tidak benar sekalipun dilakukan oleh orang yang ramai. Kadang-kadang kita tengok orang ramai itu macam elok, tetapi sebenarnya yang ramai itu belum tentu menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang elok. Kita ambil pengajaran daripada ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam fasa yang kedua daripada halaman ke-456 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada azab neraka. Kita bacakan juga bukan sinopsis, iaitu resolusi iaitu pengajian kita pada hari ini. Apakah pengajarannya? Yang pertama, iaitu macam kita sebutkan tadi, berdoa bila ditimpa ujian. Yang ni yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Kita berdoa bila ditimpa ujian agar Allah kurniakan ganjaran yang lebih besar, lebih baik buat kita. Yang keduanya, kita contohi Nabi Ibrahim yang praktikal dan tajam dalam melaksanakan sesuatu perkara yang kita tengok dah sedikit tadi kisah mengenai tentang dia. Dan yang ketiganya, selalu ingat hari akhirat untuk membersihkan akhlak kita, yang kita sebutkan tadi tentang azab-azab yang akan dikenakan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang melakukan kesalahan di muka bumi ini dan yang menentang Rasulullah. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran pahala di atas setiap ujian musibah yang berlaku ini ya Allah. Amin. Dan kau gantikanlah yang dengan yang lebih baik ya Allah. Berikanlah yang lebih baik untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa ya Allah. Amin. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ayat yang kami baca, kisah-kisah para nabi yang kami baca melalui ayat Al-Quran-Mu ya Allah, sentiasa masuk dalam hati-hati kami untuk kami amalkan dalam kehidupan kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami dalam kami meneruskan kehidupan ini ya Allah. Berkatilah umur kami, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami, berkatilah anak, isteri kami dan semuanya ya Allah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, begitulah pengajaran dan nasihat daripada surah Sad muka surat 456 ini yang sama-sama kita telah belajari. Jom membawakan kepada kita untuk sentiasa kita menginfakkan kepada tabung gerakan Al-Quran kita, infak dan wakaf ummah. Moga-moga infak kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa saksikan ulangan malam ini dan juga esok pagi, sentiasa dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dimuliakan dengan Al-Quran Karim. Terima kasih semua. My Quran Time, baca, faham, amal.